إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى، اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى، اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaknya kita beroleh kebaikan, kita mendapat kebaikan, kita berada pada tempat kebaikan. Jadi mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dengan anugerah-Nya. Sebab yang menghendaki segala perkara adalah Allah. Kita sebagai hamba berharap. Dengan kita berharap itu, cara buat kita adalah dengan doa. Dan kita berterusan dalam berbuat amal soleh. Kita tidak akan mampu untuk buat amal soleh. Ini kenyataannya. Bila kita buat baik, kita akan menghadapi mihnahnya, rentangannya. Ya. Jadi kita tidak akan kuat jika kita tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Ini yang kita lalu, saya lalu, semua orang lalu. Dan pertolongan Allah inilah satu rahmat atas kita. Kita akan mendapat rahmat daripada Allah. Baik itu kita sentiasa berkehendakkan rahmat sampai akhir hayat kita. Bukan sekadar sampai akhir hayat kita. Di mahsyar, di akhirat juga kita berkehendakkan rahmat Allah. Sebab kita bukan orang yang berada pada tempat yang bagus. Ini yang selalu kita letak dalam hati kita. Tetapi kita sentiasa berusaha. Berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bagus pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Penat memang penat tuan-tuan. Sebab kita kena berlawan, menghadapi banyak perkara dalam hidup ni. Dengan nafsu kita, dengan syaitan, dengan sekalian makhluk di sekeliling kita yang sedikit menyokong kita. Tetapi banyak yang tidak mempedulikan kita. Yang banyak yang tidak membantu kita. Membiarkan kita, tak pedulikan kita untuk kita terus bangun. Dan juga dunia ini yang sering mengheret kita daripada dulu sampai sekarang. Jadi sebab itu kalau kita tanya kenapa aku tewas, jawapan yang siap setelah ada dalam diri kita ni 4 perkara ini. Nafsu, syaitan, makhluk dan dunia yang menjadikan kita asyik, kita sibuk dengan perkara-perkara tersebut. Sebab itu manusia ini kata ulama dia ada 4 golongan. Satu, orang yang ada lisan, orang yang tidak ada lisan, tidak ada hati. Ya. Golongan ini kata ulama jauhilah. Dia tak pernah ada perkataan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan, tawakufkan dulu. Yang kedua kata ulama, manusia yang ada lisan tapi tak ada hati. Dia cuma pandai untuk berkata-kata, manis perkataannya, tetapi perkataannya itu langsung tidak dilaksanakan. Dia tidak mahu langsung untuk berubah.
menjadi lebih baik. Dia terlalu asyik dengan lisannya, dengan perkataannya. Yang ketiga, orang yang tidak ada lisan tapi ada hati. Orang ini orang yang dipelihara oleh Allah. Kalau kita belajar dalam kitab tasawuf, dipanggil golongan ini golongan mastur, yang disembunyikan oleh Allah. Dan mereka inilah yang sentiasa muhasabah diri dia. Dia sentiasa perbaiki diri dia. Orang yang tidak ada lisan, yang kita sendiri pun tak kenal mereka ni, tapi mereka ada hati. Mereka yang diberikan oleh Allah pandangan hati yang bersih. Jika kita jumpa mereka, maka bertautlah pada mereka, kerana sifat mereka ini, mereka memang tidak menerima murid. Dalam hidup mereka, mereka tidak memerlukan murid, kerana diri mereka ini sentiasa meletakkan sebagai seorang murid. Dia tak pernah berhenti jadi murid orang macam ni. Dia tak pernah letak diri dia sebagai seorang guru. Dan jika kita dapat dipimpin oleh mereka ini, maka beruntunglah, kerana mereka ini orang yang terlalu ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemasyhuran pada mereka, tidak ada pangkat, tidak ada kerana apa-apa langsung dalam hidup mereka ini. Kenapa? Kerana mereka hanya beramal dengan dua perkataan ini, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, hanya Engkau yang aku maksudkan. Aku dah tak nak apa-apa, ya Allah. Aku tak buat kerana apa, sebab aku dah lalu masa dulu buat kerana ini, aku tak dapat apa. Aku buat kerana dunia, aku tak pernah dapat apa-apa pun. Aku buat kerana orang tak pernah bagi aku apa-apa pun. Akhirnya orang tinggalkan aku. Dan aku buat kerana nafsu, aku dalam kesengsaraan. Aku buat sebab syaitan, aku sentiasa dalam kesusahan dunia dan akhirat. Yang keempat, iaitu mereka yang ada lisan, mereka yang ada hati. Maka belajarlah dengan mereka. Ini yang disebut oleh ulama tentang 4 golongan itu. Mudah-mudahan Allah bimbing kita daripada jalan kesesatan. Ini permintaan kita. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta Allah pimpin kita. Jadi supaya ilmu yang ada pada kita ini menjadikan amalan di dalam hidup kita. Kita belajar tauhid sehingga hidup kita mentauhidkan Allah dalam semua hal. Tidak terhenti pada kitab aja. Kita bukan belajar ilmu tauhid, lepas kita belajar ilmu tauhid, tutup kitab, ilmu itu duduk di kitab. Rugi. Kita nak belajar ilmu tauhid, lepas kita belajar, kita tutup kitab, tauhid itu kita bawa. Kita bawa dalam semayang, kita bawa dalam rumah tangga, kita bawa dalam perniagaan, kita bawa dalam hidup, kita bawa dalam perjalanan kita. Ini baru betul. Kita belajar ilmu fiqh, langsung kita bawa fiqh itu, sehingga kan kita dilihat orang yang menyempurnakan syariat. Nampak syariat itu, nampak fiqh itu, nampak puasa itu, nampak semayang itu dalam diri kita. Kita belajar ilmu tasawuf, maka zahir cahaya tasawuf itu bersih akhlak kita dan sebagainya. Tuan-tuan, mudah-mudahan, saya selalu cakap dengan tuan-tuan, saya bukan orang pandai, saya bukan seorang guru, tapi saya datang ke tempat tuan-tuan agar kita dapat sama-sama berjalan. Itu aja. Saya menyertai tuan-tuan, bukan tuan-tuan menyertai saya. Saya menyertai tuan-tuan. Sebab saya tengok tuan-tuan nak berjalan ke sana, saya ikut. Saya ikut tuan-tuan, saya ikut tuan-tuan. Cuma atas dasar kasih sayang,
Bila saya tak betul, tuan-tuan tegur saya. Bila saya nampak tuan-tuan nak menghala tempat lain, saya panggil tuan-tuan, bang, jalan kita kat sana. Itu sebenarnya. Bukan saya nak ajar tuan-tuan. Kitab ni tak perlu saya baca pun di masjid ini. Sebab ramai guru kita, alim ulama yang mengupas tentang kitab ini di masjid ini. Jadi bukan saya ini tempat seorang guru. Tuan-tuan jangan meletakkan tersebut perkara sebegitu di saya. Tuan-tuan anggap saya ni kawan-kawan dan sahabat, kawan tuan-tuan. Ataupun kalau saya ni lebih muda dari tuan-tuan, tuan-tuan anggap saya ni adik tuan-tuan. Kata kita bercakap sebagai keluarga, sebuah keluarga yang Allah redha. Saya anggap tuan-tuan, jika tuan-tuan muda dari saya anggap tuan-tuan sebagai adik-adik saya. Tuan-tuan yang lebih tua daripada saya anggap abang saya. Kenapa tuan-tuan? Ikatan kekeluargaan ni tak boleh pisah. Kita tak boleh pisah sampai akhirat. Kalau saya datang sini, niat saya mengajar, balik saya mengajar, saya lupa tuan-tuan. Saya akan lupa tuan-tuan. Tapi saya datang sini sebab tuan-tuan dah keluarga saya. Tuan-tuan abang saya yang muslimat, kakak saya yang muda, adik saya. Sebab itu kebiasaan saya, bila saya tak nampak orang yang biasa ada di dalam majlis saya akan tanya, abang tu sihat ke? Abang tu apa khabar? Ini fitrah saya. Memang kebiasaan saya dari dulu. Sebab saya tahu saya ni bukan orang alim, saya takkan mampu mengajar. Tuan-tuan, kenapa ustaz buat macam ni? Ketika saya melihat tuan-tuan dan saya pandang tuan-tuan sebagai abang saya, sebagai adik saya, sebagai kakak saya. Ketika saya mendengar sesuatu perkara, saya selalu angkat tangan. Saya selalu angkat tangan saya, walaupun saya tak pernah tahu nama tuan-tuan, tapi doa saya akan panjatkan dengan saya melihat wajah tuan-tuan. Inilah sebenarnya perkara yang sepatutnya ada di dalam hati-hati kita semua. Inilah yang disebut dalam hadis, orang yang mendapat naungan arasy Allah, berpisah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Tidak ada kerana lain. Kita buat ni semua kerana Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kenapa saya buat macam ni? Ni jawapan dia. Wa ridhaka matlubi. Aku buat ni sebab aku, ya Allah, aku nak cari redha Engkau. Banyak perkara dalam hidup ni kita dah terlepas. Saya selalu cakap macam tu. Kita dah terlepas dalam hidup ni. Hari ini adalah anugerah Allah. Besok harapan kita, jika kita dianugerahkan oleh Allah, adalah satu rezeki daripada Allah. Hari semalam kita tak boleh nak kutip balik. Dia akan berlalu dan terus berlalu. Jadi jika hari semalam itu ada kebaikan, kita bersyukur. Tapi jika hari semalam itu adanya kejahatan, kita kena bersungguh-sungguh meminta kepada Allah keampunan. Ini tujuan kita, tuan-tuan, kita mengaji, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau kita mengaji, kita semakin jauh dan terus jauh, apa yang kita buat ini, apa gunanya? Kita tak dapat apa-apa. Kalau orang berniaga, orang bekerja, dia nampak, saya dah berniaga 20 tahun, ini rumah yang saya buat, ini kereta yang saya beli, kita nampak. Tapi kalau kita mengaji, apa yang kita nampak? Apa yang kita ada? Kalau tak ada apa-apa, maknanya 20 tahun itu rugi. Rugi. Itu yang saya sebutkan, selalu saya sebut perkara ni. Jadi kita sama-sama, tuan-tuan, sama-sama, dunia sama-sama, akhirat sama-sama. Itu saya selalu cakap macam tu. Saya tak nak tuan-tuan tinggalkan saya di akhirat, dan saya pun tak nak tinggalkan tuan-tuan dekat sana. Sebab janji kita di dalam dunia ini adalah sebagai sebuah keluarga yang telah dibina oleh
Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, qala musannif rahimahullah taala, Syekh As-Sazli radhiyallahu anhu berkata, bersahabat beserta Allah itu ialah dengan meninggalkan segala syahwatnya. Kalau kita nak bersahabat beserta Allah, nak dengan Allah, nak rasa sama Allah, kita kena tinggalkan keinginan yang selain daripada Allah. Lalu orang bertanya, bila kita belajar tasawuf ni kena tinggal dunia ke? Salah. Tak, tuan-tuan. Siapa kata? Kita belajar ilmu tasawuf ini supaya kita ini terpelihara dari tipu daya dunia. Bukan kita kena tinggalkan dunia. Sebab kita duduk dalam dunia, macam mana nak tinggalkan dunia? Kalau tinggalkan dunia, makna kita mati. Baju ni dunia, tuan-tuan. Semua dunia. Supaya dunia yang ada pada kita, kita selamat. Kita selamat. Mana orang belajar tasawuf ni tak boleh pakai kereta, tak boleh pakai handphone. Salah, tuan-tuan. Saya kalau kena jalan kaki daripada Selangor sampai Banggu Peradung ni, azab, tuan-tuan, azabun alim. Kenderaan itu adalah dunia. Tapi bagaimana? Tasawuf ini dia membina hati kita. Dia bina hati kita supaya kita tak rasa sayang. Besok kalau mati, kita tak rasa takut nak tinggalkan dunia. Walaupun dunia ada pada kita, dunia ada pada kita, maka kita masih tidak terikat dengan dunia. Kita rasa seronok dengan Allah. Kita rasa dengan Allah ini seronok. Kita akan mendahulukan Allah daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu kan, masa di Madinah baru ni saya bercakap dengan kawan-kawan. Hari terakhir nak balik, tuan-tuan, saya bercakap dengan kawan-kawan yang keliling saya. Saya kata balik ni cari duit banyak-banyak. Dia orang macam diam sekejap, tuan-tuan. Diam. Lain macam ustaz ni. Cari duit banyak-banyak, cari duit sungguh-sungguh. Saya kata, untuk apa cari duit banyak-banyak, cari duit sungguh-sungguh? Supaya kita dapat datang lagi ke Madinah, dapat duduk dengan Nabi lagi di sini. Kita habiskan masa kita dengan Nabi di sini. Cari duit sungguh-sungguh. Cari duit banyak-banyak. Berusaha supaya kita dapat duduk lagi dengan Nabi dekat sini. Habiskan umur kita, masa kita yang tak berapa hari ni. Ada 10 hari aja. Inilah masa yang aku boleh bagi untuk kekasih Allah. Ketika seseorang itu dipimpin oleh Allah, dunia yang dia cari itu dia tak leka kerana dia ada matlamat. Dunia yang ada pada dia menjadi asbab dia dekat dengan Allah. Bukan bermakna kita belajar tasawuf ini kita kena buang dunia ni, tak. Tetapi kita selamat daripada tipu daya ni tadi. Kita tak rakus, kita tak tamak, kita selamat tak bergaduh macam orang lain. Dunia yang ada pada kita jadi tenang, tuan-tuan. Tenang aja. Kenapa? Kerana dengan anugerah Allah Ta'ala itu kita dapat buat baik. Kita jadi orang baik. Hati kita semakin baik. Hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saya selalu cakap pada semua orang, dan saya pesan untuk diri saya, jadikan anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Anugerah itu berbeza-beza. Beza-beza. Tak sama anugerah tu, tak sama, tuan-tuan.
Jadikan anugerah yang Allah bagi kepada kita ini menjadi asbab kita menuju ke jalan syurga Allah. Kita jadi hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi insan yang baik dengan anugerah yang Allah telah kurniakan kepada kita. Ya, ini cara dia dan jalannya. Ini ilmu tasawuf. Baik itu ulama tasawuf disebut dalam kitab Qatrul Ghaisiyah, kalau tak silap saya. Mana tasawuf ini safa. Safa ini bersih, hening, jernih. Kita berusaha nak bersihkan hati kita. Sebab hati kita ni kita dah lama kotorkan dengan perkara selain Allah dan Rasul. Dah lama tuan-tuan. Dah lama kita kotorkan benda ni. Padahal hati ni lah tempat pandangan Allah. Itu dalam kuliah saya bulan lepas saya sebut tentang roh itu sendiri. Roh itulah hati. Hati itulah roh. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bila kita jaga roh kita, kita jaga hati kita, Allah akan jaga jasad kita. Bila roh kita baik, jasad kita baik. Dunia akhirat tuan-tuan. Betul, roh yang baik, jasad dia dijaga oleh Allah. Bukan di dunia saja, bukan segi amalan saja. Roh yang baik, hati yang baik, jasadnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang baik. Ini di dunia. Kalau di akhirat tuan-tuan, Allah jaga jasad mereka ini. Sebab itu roh yang baik ini jasadnya tak dihina oleh Allah. Kekal sampai hari akhirat. Jangan kata tuan-tuan, biasanya kalau kita tengok jasad orang yang tidak reput ini tuan-tuan, ya, ini pengalaman saya dan pengalaman tuan-tuan. Saya tak tahu kalau kita pernah jumpa. Pengalaman kita tuan-tuan, orang yang Allah jaga jasad dia, apa yang ada pada jasadnya Allah jaga. Contohnya kain kafan dia. Baik tuan-tuan, saya dengar tentang hadis itu, dan tuan-tuan dengar tentang hadis itu juga. Besok di padang mahsyar kita akan ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam keadaan itu ditelanjangkan. Ya. Cuba tuan-tuan fikir balik. Orang yang Allah jaga tubuh dia, dalam dunia lagi bila kita jumpa roh yang tak reput ni tadi, masih tidak ditelanjang. Allahu tak ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita ambil iktibar tuan-tuan, kenyataan itu. Dalam dunia lagi Allah tunjukkan kepada kita. Walaupun telah puluhan tahun, segi akal kita tuan-tuan, puluhan tahun kain yang berada di dalam tanah ini tentu akan musnah. Jangan kata kain, jasad ini musnah. Inilah kebesaran Allah yang perlu kita ambil. Dalam dunia lagi, jika roh kita berusaha proses roh kita jadi orang yang baik, lalu Allah muliakan jasad kita. Kerana jasad kita ini adalah gambaran ataupun zahir daripada batin ini. Batin ini adalah roh kita. Jadi sebab itu, kalau kita biarkan roh ini, kita biarkan hati kita, biarlah kita sibuk jaga badan kita. Kita sibuk jaga muka kita. Kenapa orang selalu cakap sibuk jaga muka? Tuan-tuan? Kalau dalam kitab pun kita kata manusia ini sibuk jaga mukanya, wajahnya. Dia lupa pada hatinya. Selalu kalau orang pandang kita, orang tak pandang tangan kita, tuan-tuan, orang pandang muka kita. Jadi kita ni selalu jaga tempat orang pandang. Tempat orang pandang tuan-tuan. Jaga semayang kita. Kalau ada orang, kita semayang slow sangat. Ada sebab ada orang. Macam saya lagilah, saya dah mengajar. Semayang kat masjid, takut orang nampak, saya slow je. Bila di rumah, saya paling laju.
Sebab apa? Saya jaga tempat orang pandang. Jalan saya tunduk aja. Cakap saya lembut aja dekat masjid. Rupanya dengan isteri saya tengking dia, saya marah dia. Tuan-tuan tak tahu? Saya dengan anak-anak, saya marah dia, saya cakap benda tak elok dengan anak saya. Tuan-tuan tengok dekat masjid, lembutnya ustaz ni, ya Allah. Kan? Saya kuliah kadang sampai bila saya rasa terlalu sedih, menangis saya. Rupa ustaz ni dekat rumah dia ketawa je. Dia tak pernah menangis depan isteri dia, dia tak pernah menangis depan anak-anak dia. Kerana apa? Kerana saya jaga muka saya. Tapi kalau saya dan kita semua jaga tempat pandangan Allah, macam mana yang orang tengok, di situlah hakikatnya kita ketika kita di rumah. Macam mana yang orang tengok, begitulah hakikat kehidupan kita. Sebab apa? Sebab di mana pun Allahu, kita tak akan lepas daripada pandangan Allah. Dekat masjid pun Allah pandang kita, dekat rumah pun Allah pandang kita, dekat mana pun Allah pandang kita. Yang kita jadi ketakutan apa? Aku takut Allah tak suka aku. Bila Allah tak suka kita, tuan-tuan, kita tak dapat akhirat. Sebab Nabi sebut macam tu. Orang yang Allah benci, Allah bagi dunia ni, tapi Allah tak bagi akhirat. Orang yang Allah sayang, Allah bagi dunia ni, Allah bagi akhirat ni. Itu beza dia pula. Kalau kita ukur sayang Allah dengan dunia, kita silap. Sebab orang kafir pun Allah bagi lagi banyak daripada kita. Orang tak semayang pun Allah bagi lagi banyak, tuan-tuan. Orang yang buka aurat, tunjukkan tubuh badannya, kan, lagi kaya, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang ada orang tanya saya, tuan-tuan, saya ustaz, saya mengaji, saya datang masjid, kenapa hidup saya tak boleh senang? Kerana apa? Kerana kita juga ukur bahawa kasih sayang Allah itu dengan dunia. Satu. Kedua, pertama, ukuran kita sama dengan mereka. Kedua, saat Allah nak berikan kasih sayang kepada kita, kasih sayang ni mahal, tuan-tuan. Kita kena bersungguh-sungguh, bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun. Ada ulama sufiah, dia kata, aku bermujahadah sehingga 40 tahun. Sebab yang memberi segala perkara itu bukan kita. Kita berusaha. Yang mengkurniakan perkara itu adalah Allah. Engkau bersungguh tak nak dapat benda tu? Engkau bersungguh tak nak bersama-sama dengan aku? Ataupun engkau buat-buat nak sama dengan aku sebab engkau nak benda yang aku ada? Allah Ta'ala tak tahu ke tuan-tuan? Tahu. Baru ini saya jumpa seorang millionaire. Pertama sekali, pertemuan pertama, saya bercakap dengan dia. Saya kata, saya datang ini bukan sebab lain, sebab kasih dan sayang. Saya tanya dia, kalau saya ada maksud lain, rasa tak dalam hati? Rasa, Ustaz. Sebab apa? Sebab pekerjaan, kerja buat, saya ulang balik,
pekerjaan, kerja buat kerana Allah dan Rasul. Manusia ni tak boleh tahu. Tetapi kerja buat selain Allah dan Rasul, kita diberikan oleh Allah akan rasa itu. Sebab amalan orang yang ikhlas ini kerana Allah dan Rasul, hatta malaikat pun tidak tahu untuk mencatat banyak manakah pahala dia. Allah tutup. Kalau kita berkawan dengan seseorang kerana duit, ketika kita tidak memperolehi hartanya, kita akan lari. Ada Zaki? Suka tanya Zaki ni. Ketika kita berkawan kerana kawan kita itu ada pangkat yang besar, lalu kita tak dapat apa daripada pangkatnya, kita akan tinggalkan dia. Tetapi ketika kita berkawan kerana Allah dan Rasul, ketika itu Allah anugerahkan kepada hati-hati ini kasih dan sayang. Kalau ada kasih, ada sayang, tuan-tuan, satu je. Kita kalau sayang anak kita minta ke, kita bagi dulu, kita tanya dulu. Ini beza, tuan-tuan, kasih dengan minta. Kalau hati itu dihimpunkan dengan kasih dan sayang, maka ketika itu tak payah minta dah, tuan-tuan. Kita seorang ayah tengok anak kita, kenapa muka macam tu? Kakak nak apa? Nampak tak? Dia tak bagi tahu lagi dekat kita. Maka seorang ayah akan bertanya kepada anaknya akan hajat seorang anak. Sebab apa ayah ini bertanya? Lalu dikabulkan hajat anak ini tadi. Berusaha seorang ayah. Tuan-tuan, kalau ayah dengan anak macam tu, apatah lagi Allahu antara hamba dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, saya nak bagi faham ni tadi, nak sampai faham. Allah ini maha mengetahui. Inilah jika mana ilmu itu menjadi amalan di dalam hidup. Baik. Boleh faham tuan-tuan ya? Sebab saya pusing jauh ni sebab saya nak bagi tuan-tuan faham. Kalau kita mengaji tak faham nanti tak boleh bawa balik. Jadi kita mengaji, tutup kitab, balik buka kitab, tutup kitab, kita tak boleh bawa balik, kita rugi tuan-tuan. Ya. Bersahabat beserta Allah itu ialah dengan meninggalkan segala syahwat. Kalau nak bersahabat nak bersama dengan Allah, tinggalkan segala keinginan. Okey. Jadi kita pun faham, kalau nak dekat dengan Allah, kena tinggal semua benda. Tuan-tuan, tinggal tu kat sini. Ya? Macam inilah. Kalau kita cintakan seseorang, jangan ada cinta lain. Kalau ada cinta lain, yang kita cinta itu dia rasa cinta itu telah dikhianati. Oh, Zaki suka. Zaki suka. Baik, saat itu berlaku perkara
kebencian tatkala proses ini berlaku. Ya. Sebab itu tuan-tuan, dalam hati kita ni, kalau syahwat ini adalah cinta selain Allah, kalau kita nak hati kita penuh dengan cahaya itu, jangan kita gelapkan dengan kegelapan-kegelapan yang menyebabkan cahaya itu hilang. Apa yang buat cahaya itu hilang? Kita sayang sangat dunia, sampai kita lupa Allah. Tasawuf ini dia bimbing, ada dunia, cari dunia, tapi jangan sayang dunia. Ya, itu dia. Dalam kereta tadi kami sembang-sembang pasal bila makan kena berebut bayar. Saya kalau pergi makan mana-mana, saya akan bayar dulu. Saya akan usaha bayar, orang pertama bayar dulu. Siapa pun nak belanja saya makan. Supaya apa? Supaya dalam hati ini adanya redha bir redha. Itu tuan-tuan. Baik. Tadi saya bersembang dalam kereta. Saat ada satu hari saya tak pergi bayar, saya lepaskan orang bayar dulu. Tuan-tuan. Datang persoalan, kenapa ustaz tak pergi dulu? Baik. Seorang ayah, bila dia didik anak dia, saya pernah alami, tuan-tuan pernah alami, perkara yang kita pernah larang anak kita, tapi anak kita nak juga. Masa tu dia memberontak, tuan-tuan. Bila dia memberontak, satu hari kita belikan perkara yang dia nak. Masa tu dia rasa apa? Rasa apa Ki? Suka. Saat dia nak bayar, saya makan, saya minum, saya pergi bayar. Sekali saya bayar, 2 kali saya bayar, 10 kali saya bayar, hati dia mesti geram, tuan-tuan. Sekali dia dapat, tuan-tuan, masa tu dia rasa suka sangat. Tuan-tuan, masa suka tadi, ketika dia membayar makanan tersebut, atas dasar saya ustaz ke, atas dasar dia sayang saya? Nampak tak? Maka kita bangkitkan ketika ia berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan atas dasar kasihnya. Ini yang Nabi ajar. Saat itu dia mula beramal itu atas sebab kasihnya kepada umat Muhammad, seperti mana Rasulullah mengasihi akan umatnya. Waktu itu, ya Allah, terima kasih sebab engkau beri ruang dan peluang ini, sebab benda yang ada pada aku ini adalah anugerah daripada engkau. Terima kasih ya Allah. Ini ayah, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, kalau nak buat rumah senang, tapi nak bina rumah ni mudah. Ada kayu, ada batu. Tapi nak membina insan ini susah. Sebab tiap-tiap satu orang ni dia punya reka bentuk tak sama. Ada orang nak rumah 2 bilik, ada orang nak rumah banglo, ada orang nak rumah tinggi, tiang tinggi. Ada. Jadi mekanisme itu berbeza. Baik, tuan-tuan. Seronok mengaji tasawuf ni. Pusing pergi situ juga. Baru satu baris dah sampai lagi. Bila nak habis ni ustaz tak tahu. Mungkin saya habis dulu. Dan hamba Allah itu
tiada sampai kepada Tuhannya beserta mana-mana syahwatnya dan beserta mana-mana kehendaknya. Tak boleh kita duduk tempat hamba. Maksud sampai ni tadi, duduk tempat hamba. Baik. Macam ni tuan-tuan. Saya bagi contoh lagi. Seorang anak, dia rasa ada ayah ketika ayah dia sayang dia. Baru dia rasa itulah ayah aku. Dan itulah ibu aku. Itu saya duduk cerita tempat seorang anak. Tetapi seorang anak ni tuan-tuan, dia takkan merasakan ibunya, ayahnya, jika daripada kecil lagi dia tidak dipedulikan. Dia hidup sendiri daripada kecil. Ayah dia biar dia. Ayah dia tak pedulikan dia. Dia membesar sendiri, sekolah sendiri, susah senang sendiri. Tuan-tuan, bila orang tanya kita, itu ayah awak ke? Ya. Lepas tu kita jawab apa? Ada tak ayat selepasnya? Ada. Memang ayah saya, tapi tak macam ayah saya. Saya nak bagi misal ini tuan-tuan supaya kita faham. Tuan-tuan, Allah ni Tuhan kita tak? Tuhan saya dan Tuhan tuan-tuan. Tapi kita tak buat Tuhan Allah ini macam Tuhan kita. Sebab apa? Sebab kita tak tunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Ya dah? Tadi saya cerita pasal ayah yang tak tunaikan. Tuan-tuan twist saja. Balik kepada seorang anak, kepada seorang ayah. Kita ada ayah yang besarkan kita, yang sekolahkan kita. Tiba-tiba dia tak pedulikan kita tuan-tuan. Ketika itu kita kata apa? Memang anak saya. Tapi tak macam anak saya. Nampak tak? Lalu tak sampai hubungan seorang anak dan seorang ayah. Jika kita bawa kepada jalan ini, kita tidak menunaikan segala hak Allah Ta'ala dengan betul. Saat itu bila ditanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Tapi kita sampai sekarang kita tidak merasakan tempat hamba itu dalam hidup. Tak rasalah tuan-tuan. Sampai sekarang tak rasa. Jadi bila tak rasa sampai sekarang, kita jadi apa? Saya jadi macam ni lah tuan-tuan. Saya lalai, saya masih jahat, saya masih tak baik. Sebab hubungan itu kita tidak jaga. Kena jaga hubungan itu tuan-tuan. Kena jaga. Ada? Bila kita tinggal semayang tuan-tuan, kita rasa apa? Rasa salah tak? Tak ada. Kita rasa boleh qada, kita qada. Pakat qada belaka, kata dia. Oh tak apa, rahmat Allah Ta'ala luar. Kita main rahmat tuan-tuan. Ya. Tapi ada tak rasa bersalah tu? Ada tak rasa bersalah dalam diri? Kenapa ni? Ya Allah, kenapa aku boleh tinggal semayang ni? Ya Allah, ya Allah, kenapa aku boleh tinggal puasa? Ya Allah. Saya tuan-tuan selalu bercakap dengan anak isteri saya, Allah ni cukup baik. Baik dengan kita tuan-tuan. Allah tutup semua silap kita. Tapi kalau Allah nak buka tuan-tuan aib kita, Allah boleh buka dalam dunia. Tak payah orang buka kan.
Allah zahirkan kawan-kawan kita yang masa muda dulu. Aku kenal set-set ni, kata dia. Sama-sama dengan aku dulu ni. Otak semayang sama. Hak minum arak sama. Hak main judi sama. Hak belaga ayam sama. Aku kenal dia ni. Kita dimalukan dalam dunia ni, tuan-tuan. Jika Allah menghendaki untuk membuka kesilapan kita. Baiknya Allah kepada kita, langsung Allah tutup aib ini, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita usaha sungguh-sungguh jaga hubungan ini. Lalu dengan kasih sayang Allah, Allah jaga kita. Allah jaga kita. Itulah. Ya. Maka yang dimaksudkan daripada fahaman itu, benda ni semua ialah nur, cahaya. Bila Allah kurniakan cahaya di dalam hati-hati kita, ya tuan-tuan, minta dengan Allah, ya. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Ada doa tu kan, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami seperti mana Engkau telah terangkan dunia ini, bumi ini dengan cahaya matahari Engkau. Ya. Sikit lagi tuan-tuan. Dah dengar bunyi tu. Jadi cahaya ini kena jaga tuan-tuan, ya. Cahaya yang Allah bagi kepada kita ini kena jaga. Baik. Nak jaga ni susah. Menjaga amalan ini lebih susah daripada kita beramal. Ya. Jaga amal ni lebih susah daripada beramal. Kita boleh zikir ribu-ribu, tuan-tuan. Tapi zikir yang ribu-ribu itu mudah dihapuskan dengan kecelaan mazmumah. Kita boleh semayang banyak rakaat, tapi kecelaan mazmumah ini sekali saja dapat menghapuskan berpuluh-puluh, beratus-ratus rakaat yang telah kita laksanakan. Itu jaga ni tuan-tuan, hati kita jaga. Jaga betul-betul. Nur yang tertera dalam fikiran, yang Allah campak pada akal kita, cahaya pada hati kita, cahaya. Sebab itu akal ini tuan-tuan, Masya Allah. Lepas itu ulama fiqah, ulama tasawuf, ulama tauhid, dia sebut tentang akal. Orang fiqah, ulama fiqah, dia terangkan siapa orang berakal, orang yang waras, dia tak gila. Ni pada fiqah. Ulama tauhid, dia terang pula orang yang berakal ini siapa? Orang yang mahir dengan hukum akal. Orang tasawuf pula beza. Orang yang berakal, orang yang bermujahadah melalui 3 perkara, melalui tahalli, takhalli, tajalli. Itu dia.
Dia berusaha tuan-tuan untuk dia membersihkan mazmumah. Dia berusaha untuk dia ni tadi mengisi hatinya, rohnya, akalnya dengan mahmudah. Supaya apa? Supaya dia dapat merasakan akan kebesaran Allah. Ini orang berakal. Kita jangan berakal pada hukum pekah saja tuan-tuan. Kita tak gila, boleh minum kopi pagi-pagi, boleh main telefon, tapi pada tauhidnya kita tak berakal. Kita tak mahir hukum akal. Pada tasawufnya kita tak berakal. Jadi tak sempurnalah. Ya tuan-tuan. Baik. Sikit lagi. Tatkala sudah suci tempat itu daripada hukum firaq, dan firaq itu adalah dinisbahkan kepadamu, maka apabila engkau bersih ikhlas daripada makam firaq kepada makam jama', dan engkau masih pandang kepada wujudmu atau segala halmu. Baik, saya baca dulu sampai habis. Kalau saya nak bahas tentang firaq dan jama' ni, dia jadi sejam lagi. Tapi saya terangkan sikit je. Maka yang demikian itu adalah salah faham tentang rahsia-rahsia yang seni yang menempati padamu. Baik tuan-tuan, saya berikan pengertian yang mudah faham begini. Selagi kita banyak pandang diri kita dan kita tidak memandang kepada Allah, kita kembalikan pandangan itu kepada Allah, maka saat itu kita tidak akan menemui segala asrar ataupun segala rahsia kerohanian. Baik, kita semayang tapi khusyuk tak pernah dapat. Ini kita letak level kita tuan-tuan. Jangan kita letak level Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita bukan Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan. Kita Haji Qadir. Kita jangan bincang makam itu, terlalu tinggi untuk kita. Kalau kita bincang pada makam firaq dan makam jama' ini, pada level awliya, pada level mereka, jama' mereka, kita tak sanggup nak buat nanti. Kita letak tempat kita. Ketika kita masih memandang diri kita dan kita tidak mahu mengembalikan kepada Allah, saat itu kita tidak akan menemui akan rahsia sesuatu amalan tersebut. Contoh macam ni, kita tak boleh hampir kepada Allah. Baik macam ni. Saya selalu contoh macam ni. Kita semayang isyak kejap lagi. Jika kita tak kembalikan kepada Allah, kita tak pandang bahawa kita dapat semayang isyak nanti adalah anugerah daripada Allah. Ini kita kena kembalikan balik, pulangkan semula, nampak pada perjalanan ilmu dia. Ketika itu tuan-tuan, ketika kita melihat dan kita kembalikan perkara itu kepada Allah, datang satu perasaan apa? Syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau kurniakan kepada aku akan perkara ni. Kenapa? Kita dapat semayang ni tadi tuan-tuan, isyak kejap lagi, isyak berjamaah, bukan sebab kita sihat, bukan sebab kita kuat. Sebab anugerah daripada Allah. Ini yang kita memandang kepada hakikat perkara tersebut. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Jadi jangan semayang aja tempat, tengok isteri, tengok anak-anak. Ya Allah, terima kasih. Kau bagi aku isteri, kau bagi aku anak. Saya tuan-tuan,
Saya ni tak ada akaun media masa, cuma ada Facebook aja tuan-tuan. Facebook tu pun dulu saya nak tutup lama dah, tapi kawan-kawan tak bagi. Dia kata kalau ustaz tutup, kami tak boleh tahu, dia kata. Saya akaun media masa lain tak ada. Ya, TikTok tak ada, Insta tak ada, ya, tak ada. Jadi bila saya tengok TikTok orang lain tuan-tuan, dia postkan kuliah saya baca komen tu saya menangis tuan-tuan. Komen-komen yang saya baca tu saya menangis. Betul, kadang orang rumah saya marah saya. Abang kalau dah tak boleh nak baca, abang sedih, jangan baca, dia kata. Tapi saya nak baca tuan-tuan. Saya nak baca. Bila saya baca tu saya menangis je kerja saya. Rumah saya sampai tegur saya. Tadi saya tengok satu video tuan-tuan, video saya lah. Saya suka tengok video saya tuan-tuan. Nanti saya ingatkan diri saya balik. Terima kasihlah orang yang postkan video-video tu. Saya boleh tengok balik, saya boleh muhasabah diri saya balik. Orang gila je tuan-tuan tengok diri sendiri. Saya tengok diri sendiri tuan-tuan, saya menangis tengok diri saya. Tuan-tuan tahu tak, ada video saya masa saya garang dulu. Masa saya garang dulu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu saya cakap apa? Saya kata saya benci diri saya yang dulu. Saya tengok tu tuan-tuan, saya cakap dengan orang rumah saya. Kata, sayang, abang tengok diri abang ni, abang benci diri abang. Dan bila saya tengok kuliah saya yang sekarang yang orang postkan tuan-tuan, saya cakap dengan rumah saya. Dia cakap, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saya tak pernah minta untuk saya berubah tuan-tuan, tapi Allah berikan perubahan ini. Allah bagikan saya tempat ini dan cara ini yang saya tak pernah minta pun. Sebab apa tuan-tuan? Antara kesesatan yang susah untuk dilihat adalah ketika kita tidak melihat kita sesat. Ketika kita ini diubah oleh Allah, diberikan oleh Allah satu kebaikan dan satu kebaikan, dan kita terlupa, kita ingat kita yang ubah diri kita. Kita terlupa. Dan kita terlupa yang itu adalah anugerah daripada Allah. Allah bagi, Allah anugerah. Dan fikirlah, kenapa Allah berikan aku begini? Kenapa Allah berikan perubahan begini? Kenapa Allah inginkan ia berlaku? Tentu ada sebab. Tak ada saja-saja tuan-tuan. Kalau dulu kita dengan duit ni kita bakhil sangat, kita sayang sangat, dan kita sendiri tak sedar, tiba-tiba tuan-tuan kita mula suka bersedekah, suka tolong orang, suka bantu orang, dan perubahan itu kita tak sedar tuan-tuan. Saya sedar ni tuan-tuan bila orang bagi tahu saya. Lepas tu bila saya tengok diri saya kata, bila saya berubah ya? Ketika kita diubah oleh Allah, kita mula diberikan hidayah dan taufik tuan-tuan. Saat itu tentu ada satu perkara ya, yang Allah ingin didik kita dan Allah kurniakan kepada kita. Mungkin masa dulu kita silap, dan silap itu kita tak pernah sedar yang kita silap. Baik itu tuan-tuan, ada satu perkataan Hatim Al-Assam. Saya nak tutup ni. Hatim Al-Assam kata, saya kalau cerita, saya tengok diri saya menangis. Kan? Saya tengok diri saya tak suka tuan-tuan. Saya cakap dengan diri saya, kenapa saya lambat untuk berubah? Kenapa aku lambat? Tapi kita tak boleh patah balik tuan-tuan kan? Tak boleh patah balik.
Mana saya menyesal tuan-tuan. Kenapa aku lambat berubah? Kenapa aku lambat? Kenapa aku tak cepat lagi berubah? Kenapa aku tak cepat lagi? Tapi itulah rahsia Allah. Rahsia Allah. Rahsia Allah ni tuan-tuan. Pasti tuan-tuan. Baik. Hatim Al-Asam dia kata apa? Kalau engkau dakwa 4 perkara, tapi tidak engkau iringkan dengan 4 perkara, engkau pembohong, kata dia. Pertama, engkau dakwa engkau cinta Allah, tapi engkau masih buat maksiat dan engkau masih jahat. Maka pengakuan itu dusta, dia kata. Kita kata kita sayang Allah, kita cinta Allah, tapi kita tak ada berubah jadi lebih baik. Dan kita tak nak berusaha berubah jadi baik. Kalau dulu kita bakhil, kita tetap bakhil. Kalau dulu kita pemarah, kita tetap pemarah. Kalau dulu kita ni hatinya kasar, kita tetap hati kasar. Kalau dulu kita ni tak boleh orang tegur, kita marah orang tegur kita. Saya cakap tentang diri saya, tuan-tuan. Dulu saya orang tak boleh tegur saya, tuan-tuan. Betapa kasarnya saya, betapa kerasnya hati saya. Tapi alhamdulillah, sekarang anak saya tegur saya terima. Orang tegur saya dapat terima. Terima kasihlah. Kita tak mampu berubah jadi lebih baik, tetapi mulut kita kata aku cinta Allah Ta'ala, aku sayang Allah. Maka Hatim Al-Asam kata engkau berbohong. Kedua, dia kata kalau engkau mendakwa dan mengaku engkau cintakan Nabi, tapi engkau bencikan fuqara dan masakin, maka engkau berdusta. Kalau kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, tapi kita bencikan orang fakir dan orang miskin, maka Hatim Al-Asam kata engkau bohong. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi terlalu sayang dengan orang fakir dan orang miskin. Jadi kita mula tuan-tuan tunjukkan kasih kita pada Rasulullah ini dengan cara kita sayang mereka. Sayang ini tuan-tuan macam mana? Orang kata, Ustaz saya tak ada duit. Macam mana saya nak tolong dia orang? Bukan dengan duit je tuan-tuan, sekurang-kurangnya dengan doa. Dengan doa. Kita takkan mampu tolong semua orang dengan harta kita. Betul tak tuan-tuan? Kita takkan mampu tolong orang dengan harta kita. Tak mampu tolong semua orang dengan harta kita. Tapi kita mampu tolong semua orang dengan doa kita. Kita takkan mampu, saya ulang lagi tuan-tuan, kita takkan mampu tolong semua orang dengan harta kita, tapi kita mampu tolong semua orang dengan doa kita. Kalau kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, maka jangan benci fuqara, jangan benci masakin. Ketiga, kata Hatim Al-Asam, dah 8.30. Nak habiskan tak? Habiskan ya, tinggal 2 lagi. Boleh. Saya pun rasa nak terkencing ni, sejuk sangat. Rasalah tuan-tuan, kereta potong sagar lama. Kita nak mula nak jadi orang lama kan. Jika engkau dakwa, engkau mencintai syurga, tapi engkau berlengah-lengah dan menundakan amal saleh, bermakna engkau dusta. Kita tangguhkan nak buat baik. Tuan-tuan, buat baik ni bukan semayang aja.
Saya selalu cakap dengan anak-anak saya. Saya kata, kita tak ampu semayang macam wali-wali, macam orang-orang soleh. Tapi tolong jaga hati orang lain. Tolong gembirakan hati orang lain. Yang tu amal salah. Nabi kata, orang beriman ni, bila dia duduk dengan saudara mukmin yang lain, saudara mukmin ni rasa aman. Inilah orang yang baik. Inilah orang mukmin yang baik. Kita tak mampu baca Quran. Saya cakap diri saya, tuan-tuan, saya lemah banyak benda. Orang ingat saya ni kuat ibadat. Muka je, tuan-tuan, macam muka orang kuat ibadat, tapi satu pun tak ada. Saya tak kuat baca Quran, saya tak kuat sembahyang sunat, saya tak kuat, semua saya tak kuat. Kadang saya tanya dengan diri saya, ya Allah, kenapa aku tak dapat macam mana orang lain yang aku tengok? Mereka dapat baca Quran, saya tak boleh. Mereka dapat sembahyang, saya tak tengok orang jauh, tuan-tuan. Saya tengok arwah ayah saya cukup. Dia amalan dia setiap hari dia sembahyang sunat mutlak ni 100 rakaat, tuan-tuan. Kalau lepas isyak ni, tuan-tuan, daripada pukul 11 malam tu, saya bawa dia, saya driver dia, saya tahu dia akan sembahyang sunat mutlak, tuan-tuan, daripada pukul 12 malam tu sampai subuh. Ini yang saya nampak dalam hidup saya. Bukan saya nak angkat ayah saya nak puji ayah saya. Saya tak payah tengok jauh, tuan-tuan. Saya nak ikut ayah saya sendiri dalam sembahyang sunat. Saya tak boleh lawan dia, saya tak boleh mampu, saya tak boleh ikut. Boleh saya cakap orang baik? Boleh kita cakap kita ahli syurga, tuan-tuan? Tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya, tuan-tuan, kita dapat menjaga hati orang sekeliling kita. Kita jaga hati isteri kita, jaga hati anak-anak kita, jaga hati adik-adik abang kita, kakak kita, kawan-kawan di sekeliling kita. Bila dia duduk dengan kita, tuan-tuan, dia rasa senang dengan kita. Bila dia duduk dengan kita, dia rasa selamat dengan kita. Kita tak mampu, tuan-tuan, buat ibadat seperti mana mereka yang hebat-hebat. Cukuplah kalau kita boleh jaga hati orang di sekeliling kita. Itulah amal soleh. Keempat, kau jangan dakwa engkau takut akan neraka selagi engkau tak boleh tinggalkan segala dosa. Maka pengakuan kau tadi dusta, bohong. Dosa yang paling berat, tuan-tuan, adalah dosa batin. Dosa batin paling berat. Sombong, rasa diri tu baik, kita masih benci orang lain, hasad, tak suka orang, bukan kerana agama, tapi kerana nafsu kita sendiri. Saya sebab itu, apa yang saya belajar lah, tuan-tuan, sekarang saya cuba jadi orang baik. Saya selalu minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah bagi aku hati yang baik. Kalau hati yang sedia ada ni rosak, tolonglah ganti hati baru. Kalau hati kita yang sedia ada ni tak boleh nak repair lagi, dah rosak sangat, tolonglah bagi aku hati yang baru. Kan? Biar kita dapat hati yang baik. Kita tak nak hati kita ni penuh dengan kejahatan, kegelapan, kemaksiatan. Ya. Sebab hati itulah roh, tuan-tuan. Sebab kita bukan ada apa-apa, tuan-tuan, kita nak menghadap Allah Rabbul Izzah itu, ya. Baik, tuan-tuan, setakat ni lah saya dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita juga di akhirat sama-sama macam ni, ya, tuan-tuan, ya. Saya tak nak benda lain dengan tuan-tuan. Saya nak besok itu sama-sama dunia akhirat, ya, sama-sama kita, sama-sama, insya-Allah. Jadi insya-Allah
Tuan-tuan tolong doakanlah Darul Atiq Dawah Center tu. Ya. Pergi tengok-tengok. Kalau tengok-tengok tu sampai angkat tangan. Ya Allah, mudahkanlah. Ya. Mudahkanlah urusan sana tu. Ya, angkat tangan. Tolonglah doakan. Ya. Ada orang jumpa saya satu hari, ada orang jumpa saya tuan-tuan, dia peluk saya, dia menangis kat saya. Dia kata, ustaz, dia kata, dia selalu dengar ustaz pasal madrasah ustaz kalau Terengganu, tapi Allah tak rezeki saya ustaz nak bantu ustaz dengan harta sebab saya bukan orang kaya, dia kata. Tak ada duit pun. Dia kata bantu saya dengan doa. Doa abang lah. Saya kata asbabnya surau itu hampir siap dah. Doa kan, nak siap dah surau kita. Ya. Tadi saya tengok mula buat je sampai yang kita sekarang pun dah masuk 2 tahun je. 2 tahun lebih sikit kan, 2 tahun lagi Din. Tuan-tuan pergilah tengok yang tuan-tuan infak tuan-tuan yang tiap bulan ni, pergilah tengok. Tuan-tuan pergi tengok sana, bukan suruh puji, tak tuan-tuan. Tuan-tuan tolong angkat tangan. Ya Allah, jadikan tempat tu berkat. Ya Allah, jadikan tempat tu supaya beroleh kebaikan. Kami pernah bagi RM1, ya Allah. Kami pernah bagi RM10. Itu je yang kami mampu, RM10, ya Allah. Bukan kami tak nak bagi, kami tak ada duit. Ya, baik tu kadang-kadang saya nak buat kutipan ni tuan-tuan, saya malu, saya takut. Sebab saya takut menyusahkan banyak orang. Ya. Tapi itu harapan saya. Ya. Kita sama-sama tolong doa, dapat tolong dengan doa. Kalau tuan-tuan ada harta, nak bantu dengan harta, tuan-tuan bantu dengan harta. Ya, buatlah macam mana sama-sama ya tuan-tuan ya. InsyaAllah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berusaha setiap hari, setiap malam kami belajar, ya Allah. Kami belajar sebenarnya untuk kami baikkan diri kami, ya Arhamar Rahimin. Kami nak jadi orang baik, ya Allah. Kami sampai sekarang kami tak mampu, ya Allah, untuk perbaiki diri kami, untuk jadi orang baik, untuk bersihkan hati-hati kami dari perkara yang Kau tak suka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah kami, ya Arhamar Rahimin. Kurniakan pada hati kami, ya Allah, akan diri kami hati yang baik, supaya hati kami sentiasa memandang kepada Engkau, ya Allah. Hati yang tak pernah lupa Engkau, ya Arhamar Rahimin. Hati yang tak pernah tinggalkan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Hati yang sentiasa seronok dengan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami akan hamba-Mu yang Kau redha. Ya Allah, kami mohon maaf kerana atas kesilapan kami yang dahulu. Kami menyesal, ya Allah, atas silap-silap kami yang pernah kami buat masa muda kami. Kami tak boleh patah balik, ya Allah. Kami tak mampu untuk berpatah balik. Inilah kenyataannya. Ya Allah, masa yang ada pada kami ini, tolonglah pimpin kami, pimpin hati-hati kami, pimpinlah mulut kami, perkataan kami, amal ibadat kami, amal badan kami kepada kebaikan. Tolonglah pelihara, ya Allah, kami daripada segala perkara yang Kau tidak redha. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.